daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Kata dia, aku keluar dalam perang bersama dengan Nabi, bersama dengan pakcik aku, Zaid bin Arqam. Dia cerita satu pengalaman, dia keluar perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut serta di dalam perang itu ialah pakcik dia. Di dalam syarah hadis ni dia kata perang itu ialah perang Bani Mustalik. Dalam perang itu dia kata fasami'tu Abdullah bin Ubay bin Salul yaqul li ashabihi. Dia kata dalam perang tu telinga dia ada dengar Abdullah bin Ubay bin Salul ada kata kepada kawan-kawan dia. Abdullah bin Ubay bin Salul dia ni orang Madinah. Sebelum Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia merupakan marji' kepada penduduk Madinah. Dia merupakan reference kepada penduduk Madinah. Dia merupakan orang tua-tua di Madinah. Apa masalah? Orang refer dekat dia. Orang tanya dia. Dia merupakan orang yang mempunyai final say di Madinah. Dia merupakan satu respected person di Madinah. Orang yang sangat dihormati di Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dia hampir-hampir dilantik menjadi presiden mereka di Madinah. Bila Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi bersinar. Bintang Nabi bersinar sehingga menyebabkan terpadam Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Itu asas ceritanya macam tu. Jadi cemburu dia, jealous dia, iri hati dia, hasad dia kepada Nabi ni tak boleh sorok. Kerana Nabi mai, kerana tu dia terpadam. Maka iri hati dia kepada Nabi ni membawa kepada akhirnya dia menjadi kepala munafik. Ini takut tuan-tuan. Ini yang kata iri hati, hasad, dengki, dia adalah sifat mazmumah. Sifat keji, sifat tak elok, sifat yang kita jangan bagi dia ada, jangan bagi dia bersarang, jangan bagi dia subur dalam hati kita. Pasal apa? Kerana sifat ni kita akan binasa. Seperti mana binasanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam perang Bani Mustalik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ada kata dekat kawan-kawan dia. Dia kata, la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Wala in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu min al-azal. Itu dia keluar di mulut dia. Dia kata dekat kawan-kawan dia, jangan ada siapa daripada kalangan kita ni yang membiayai sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Jangan ada siapa daripada kalangan kita ni yang sanggup buat keluar duit kerana nak tolong muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang hijrah Mekah mai ke Madinah ni. Jangan ada siapa daripada kalangan kita ni yang sanggup buat keluar duit untuk membiayai, untuk tolong mereka ni. Bahkan kalau tuan-tuan tengok di dalam tafsir Ibnu Katsir, dia keluar kata-kata yang lebih dahsyat daripada tu. Abdullah bin Ubay bin Salul kata, sammin kalbak ya'kulka. Elok dia kata. Hampa bela puak-puak muhajirin ni bagi gemuk. Samin ni maksudnya bagi gemuk. Samin, kita tak jumpa kawan lama, bila kita jumpa dia nampak badan dia naik, kita kata antas samin. Kita kata antas samin, hang gemuk lah ni. Abdullah bin Ubay bin Salul dia kata kepada kawan-kawan dia yang duk buat keluar duit, duk tolong sahabat-sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin siapa dia? Semua. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib. Ini semua ni sahabat Nabi yang muhajirin, hijrah Mekah mai Madinah. Mereka mai selai sepinggang, harta kekayaan ada tapi tinggal di Mekah. Mai mengharapkan sahabat Ansar tolong. Tolong bagi duit, tolong sediakan makan, tolong bagi rumah, bahkan sebahagian sahabat Ansar bagi isteri kepada sahabat-sahabat muhajirin ini. Abdullah bin Ubay bin Salul bila dia tengok benda ni sakit hati dia menjadi-jadi. Dia kata sammin kalbak. Dia kata elok, hampa bela, hampa bagi gemuk ni anjing ni. Dia kata dekat sahabat muhajirin ni kalbak, kalbun anjing. Kalbak maksudnya anjing hampa. Sammin kalbak.
hampa bagi gemuk ni anjing hampa ni, ya'kulka, satu hari dia nanti faham hampa balik. Kalau dalam peribahasa Melayu kita kata lepas anjing tersepit. Kita tengok dia terkapit, kita kesian, kita pergi lepas, dia tokak balik. Lebih kurang macam tu. Sakitnya hati Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ini sampai dia terbit kata-kata tu, sammin kalbak, bela bagi gemuk anjing hampa ni. Anjing tu merujuk kepada sahabat Muhajir. Ya'kulka, satu hari dia tokak hampa balik, dia makan hampa balik. Itu benda yang keluar di mulut dia. Dalam hadis yang kita baca ni, Zaid bin Arqam dengar Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata, la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jangan siapa piduk bagi belanja kepada sahabat Muhajirin, sahabat Rasulullah ni. La in raja'na ilal Madinah, ni kita duduk dalam medan perang. Saat kita balik ke Madinah, kita balik ke tempat kita saat lagi, la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Dia kata apa? Saat lagi kita balik ke Madinah, saat lagi orang-orang yang mulia, al-a'azzu. Kita dah kata Allah azza wa jalla. Az itu maksudnya mulia. Saat lagi dia kata wala in raja'na ila al-Madinah, kita balik ke Madinah saat lagi, la yukhrijannal a'azzu. Golongan yang mulia, maksudnya dia dan orang-orang Madinah ni akan hambat, akan halau, akan peligan, akan bagi keluar al-azal, orang-orang yang hina, iaitu Muhajirin ni. Depa ni merempat. Depa main negeri kita. Depa daripada Mekah, depa main negeri kita di Madinah. Depa nak tunjuk depa lebih, itu maksudnya. Saat lagi habis perang, kita balik ke Madinah, kita peligan depa ni semua, panggil balik ke negeri depa. Kita orang yang mulia, kita anak negeri ini. Depa ni pendatang, kita halau depa keluar daripada negeri kita. Dia bercakap macam tu. Cakap tu, cakap yang menghina Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Cakap dia ni didengar oleh Zaid bin Arqam. Baik. Fa zakartu zalika li ammi. Zaid bin Arqam pada masa tu budak muda. Dia muda lagi pada masa tu. Bila dia dengar benda tu, dia tak syok. Apa ni cakap lagu ni dekat Nabi? Apa ni cakap menghina sahabat-sahabat Nabi? Zaid bin Arqam rasa terluka hati dia. Dia tak syok dengar cakap yang keluar daripada mulut Abdullah bin Ubay bin Salul. Fazakartu zalika li ammi. Dia pergi mengadu kat pakcik dia. Kan tadi dia abang, dia dengan pakcik dia ikut perang sama dengan Nabi. Dia beritahu pakcik dia. Dia kata, pakcik, saya dengar Abdullah bin Ubay bin Salul sudah hina Nabi dan sahabat-sahabat Muhajirin. Dia mengadu kat pakcik dia. Fadzakarahu ammi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pakcik dia pi habaq dekat Nabi. Pi habaq, ya Rasulullah, anak penakan saya Zaid bin Arqam sudah dengar Abdullah bin Ubay bin Salul kata macam ni. Dia menyeru kawan-kawan dia jangan bantu sahabat Muhajirin. Bahkan lebih teruk daripada tu, dia kata balik Madinah ni dia akan halau Muhajirin balik ke Mekah. Dan dia meletakkan diri dia sebagai orang yang mulia, dan dia meletakkan sahabat Muhajirin sebagai orang yang hina. Pakcik Zaid bin Arqam dibagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa haddathtu. Dia kata Nabi hantar orang, hantar utusan mai jumpa dia. Jumpa Zaid bin Arqam, nak mai tanya, nak dengar mulut dia sendiri. Betul ke hang dengar Abdullah bin Ubay bin Salul kata macam ni? Ini Nabi. Ini Nabi, tuan-tuan. Dia tak semata-mata dengar pakai. Nabi dia dengar, dia cek balik. Satu orang mai habaq dekat dia, dia nak kepastian. Betul ke hang mai habaq kat aku pergi tanya orang tu sendiri. Dia hantar orang pergi jumpa Zaid bin Arqam, pergi tanya, fahaddatstu. Zaid bin Arqam kata, aku cerita. Betul, telinga saya dengar waktu perang Bani Mustalik, dia sebut macam ni. Fa arsala ila Abdullah bin Ubay bin Salul wa ashabih. Nabi hantar pula orang dia pergi jumpa Abdullah bin Ubay bin Salul, nak tanya, nak dengar pada mulut dia sendiri. Betulkah hang ada kata macam ni? Fa halafu ma qalu. Bila pergi tanya, dia bersumpah. Dia dengan geng-geng dia bersumpah. Dia kata demi Allah, takkan kami nak kata lagu tu. Ni yang kata munafik. Ada tak ada macam ni dalam masyarakat kita? Cukup ramai. Baling batu, sembunyi tangan. Dia cederakan maruah seseorang, dia tak mau ambil tanggungjawab. Dia kata dia tak kata. 10 orang dengar, dia kata dia tak kata.
Abdullah bin Ubay bin Salul, bila Nabi hantar wakil pergi jumpa dia, betulkah hang ada kata macam ni? Hang seru orang-orang hang jangan tolong Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang muhajir ini, betul ke tak betul? Oh, dia kata, demi Allah kami tak pernah kata macam tu. Fakadzabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqahu. Malangnya, kata Zaid bin Arqam, Nabi percaya kepada kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul dan geng-geng dia. Nabi mendustakan Zaid bin Arqam. Dalam hadis lain, cerita panjang lagi. Pasal apa? Satu, pasal dia budak muda. Orang lain pula mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kami kenal Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Dia orang kenamaan di Madinah ni. Tak mungkin dia nak cakap macam tu. Jadi Nabi pun bila dengar, cerah masuk dalam hati. Pasal apa? Pasal Nabi pun manusia. Ada tak ada kes macam ni jadi dalam masyarakat hari ni? Ada. Kita temakan cakap orang yang pandai bercakap. Tidak semestinya hak pandai bercakap ni betul. Tapi kerana pandai dia bercakap tu, kita percaya ke dia. Kalau hak betul tu tak pandai cakap, maka dia menjadi mangsa. Zaid bin Arqam ditakdirkan Allah jadi macam ni. Nak bagi tahu kat kita, kata benda ni boleh jadi macam ni. Nabi SAW bila dia pergi cek balik dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul dengan geng dia semua menafikan, mereka deny benda tu. Mereka kata kami tak kata pun. Ditambah dengan orang lain ni duk mai dekat Nabi, kata tak mungkin. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia bukan kecil anak. Dia orang kaya di Madinah. Dia orang kenamaan di Madinah. Dia orang ada nama di Madinah. Tak mungkin dia nak buat kerja kotor macam ni. Termasuk hati. Termasuk dalam hati Nabi SAW. Wasaddaqahu. Dan Nabi membenarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Remuk redam hati Zaid bin Arqam ini. Fa'asabani hammun lam yusibuni misluhu qat wa jalastu fil bait. Dia kata, sedihnya aku ni, tidak pernah aku rasa sedih seperti itu sehingga membuatkan aku mengurung diri di rumah. Sedih dia ni. Pasal apa sedih? Pasal dia bercakap benar, tiba-tiba orang kata dia salah. Sedih tak sedih tuan-tuan? Sedih. Ada tak ada kes macam ni dari masyarakat kita ni? Dia buat benda betul, tiba-tiba orang kata dia salah. Kecil hati dia tu sampai membawa dia jadi hang jebat, membasahkan bumi Melaka dengan darah. Dia rasa dia betul. Dia rasa dia buat tu betul. Tiba-tiba orang kata dia salah, kecewa. Kekecewaan tu kalau tidak dibendung, dia rosak. Ada segelintir orang akan rosak. Ini berlaku kepada Zaid bin Arqam. Tapi dia ni bagus pasal apa? Dia sedih bila dia cakap benar, tiba-tiba dia jadi orang salah. Nabi tuduh dia, kata dia bohong. Nabi betulkan pula orang hak telinga dia dengar kawan tu bercakap betul benda tu. Sedih dia ni, dia kata apa? Fa'asabani hammun. Maka menimpa aku kesedihan yang amat sangat. Lam yusibuni misluhu qat. Tidak pernah menimpa aku sedih seumpama itu. Dalam satu riwayat lain dia kata apa? Falamani qaumi. Kaum aku mencemuh dan mencela aku. Ni hak orang ramai ni. Dia kata, apa hal yang hang nak pergi rosakkan nama Abdullah bin Ubay bin Salul ni? Dia jadi orang salah. Walhal dia bercakap benar. Dia jadi orang salah. Waqalu, dan kata orang-orang masyarakat, dia kata, ma aratta ila haza. Dia kata, ya hang pi buat macam ni, hang pi buat fitnah dekat Abdullah bin Ubay bin Salul ni, apa tujuan hang pi fitnah dia? Dia pi jadi orang yang dituduh memfitnah orang, sedangkan dia bercakap benar. Nampak tuan-tuan, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, benda macam ni boleh jadi. Orang betul dilihat salah, orang salah dilihat betul. Boleh jadi. Maka hadis ni mai nak habaq dekat kita. Kalau sekiranya jadi macam tu, bawa-bawa bersabar. Baik, apa jadi? Dia kata, wa jalastu fil bait. Aku duduk di rumah kurung diri. Faqala ammi, ma aratta ila an kazzabaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak cik dia kata kat dia, aku tahu hang tak mau dituduh berdusta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak cik dia bila tengok dia balik di rumah jadi murung. Jadi murung. Duk kurung diri, duk jadi tak mau nak keluar jumpa orang, jadi sedih. Pak cik dia kata, pak cik faham. Hang jadi macam ni pasal apa? Pasal hang tak mau
dituduh, apa pula dituduh oleh Nabi sebagai pembohong. Sudah tentu hang sedih. Pakcik faham. Pakcik dia kata, qala kata Zaid, hatta anzalallahu azza wa jal. Allah buat turun ayat. Firman Allah, idza ja'akal munafiqun. Turun mai ayat tu, Tuhan kata apabila mai kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik. Klaim kata depa betul. Tuduh sahabat hang kata tak betul. Ketahuilah itu munafik. Allah kenal depa munafik. Bila turun ayat tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kata Zaid, fa ba'atha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'aha. Nabi hantar orang pergi jumpa dia. Pergi jumpa Zaid bin Arqam ini. Hantar wakil pergi jumpa dia. Bila sampai di rumah dia, wakil ni kata Zaid, abshir, bergembiralah hang. Sudah turun ayat mengatakan hang betul Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik. Sudah turun ayat tu. Faqara'aha. Utusan Nabi baca ayat iza ja'akal munafiqun di depan Zaid bin Arqam ni. Summa qala, kata utusan Nabi ni, innallaha azza wa jal qad saddaqak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenarkan engkau dalam perkara ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang dikatakan kehidupan dalam dunia ni. Kadang-kadang kita buat betul, masyarakat kata kita salah. Kadang-kadang orang yang terang salah, masyarakat junjung dia kata dia betul. Inilah hakikat hidup dalam dunia. Kadang-kadang jadi macam tu. Maka kalau ditakdirkan kita terjebak dalam keadaan itu, bawa-bawa bersabar. Ingat Allah Subhanahu wa taala, di akhir hari akan nampak kita betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Zaid bin Arqam ini bukan kecil anak, pun boleh terkena fitnah munafik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Ishaq radhiyallahu an, kata dia, sa'altu Zaid bin Arqam, kam ghazawta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala 17. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Satu orang tanya Zaid bin Arqam, berapa kali hang ikut Nabi pergi berperang? Ni Zaid bin Arqam yang tertuduh kata penipu tadi ni. Orang tanya dia, Zaid, berapa kali hang dapat peluang pergi berperang bersama dengan rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab Zaid bin Arqam, 17 kali. Ini bukan orang komen-komen tu. 17 kali turun pergi berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun boleh menjadi mangsa fitnah kepada munafik. Tengok lagi beberapa hadis yang meriwayatkan tentang doa yang masyhur. Doa yang masyhur yang kita hari ni duk baca diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Di antaranya apa dia? Doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita selalu dengar walaupun kita tak hafal. Bila kita dengar tu imam baca, kita rasa familiar, rasa biasa dengan doa itu. Doa itu di antara periwayatnya ialah Zaid bin Arqam. Dia kata apa? Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal harami wal jubni wal bukhl wa azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha. Itu doa kita biasa dengar. Itu doa diriwayatkan di antaranya oleh Zaid bin Arqam. Dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna hunna wa nahnu nu'allimukumuhunna. Zaid bin Arqam kata, doa ini Nabi ajak kami dan hari ini kami ajak hampa semua. Dia kata. Itu diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam. Di antara doa popular yang kita duk baca, doa masuk jannah. Apa dia? Dia kata, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Doa itu juga di antara rawi yang meriwayatkan ialah Zaid bin Arqam. Minta Allahumma inni a'udzubika minal khubsi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada al-khubsi. Apa maksud al-khubsi? Setan jantan. Wal khaba'ith, dan juga setan betina. Itu juga doa riwayat daripada Zaid bin Arqam. Banyak doa yang kita duk hafal dah, yang kita tak hafal duk dengar orang duk baca, ataupun kita tak hafal, orang tak baca, kita duk baca, orang duk tulis di dinding dan sebagainya. Sabit riwayat ini daripada Zaid bin Arqam. Maknanya Zaid bin Arqam ini bukan kecil anak, dia orang hebat.
pun terkena fitnah munafik.